Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Seperti biasa, kita akan singkapkan kisah-kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda dalam buletin-buletin kami di Arus Perdana dan juga di Awani 745 untuk kita cuba dapat kupas kisah-kisah di sebalik segala tajuk utama ataupun berita mutakhir. Kerana kadang-kadang kisah di sebalik tajuk itu sama menariknya seperti berita itu sendiri. Termasuklah cabaran yang wartawan kami lalui untuk memberikan liputan yang terbaik kepada anda semua rakyat Malaysia. Baik, 5 hari selepas pilihan raya negeri Sabah pada 26 September yang lepas, kebanyakan liputan berkenaan dengan politik, penubuhan kerajaan semua sudah mula surut selepas Ketua Menteri yang baru, Datuk Seri Muhammad Haji Mohamad Noor dan beberapa orang timbalan Ketua Menteri dan beberapa portfolio sudah pun diisi. Tapi bergerak ke hadapan, banyak lagi isu ataupun cabaran yang berdepan kerajaan negeri Sabah. Antaranya penubuhan kerajaan negeri baru yang lebih lengkap untuk mendepani semua cabaran-cabaran yang berada di depan mereka, termasuk potensi penularan COVID-19 di negeri itu. Khasnya selepas PRN menyaksikan kehadiran ratusan ribu orang di pusat-pusat mengundi. Saya mahu terus bersama Wakil Asra Awani Sabah, Shah Hairizal, wajah yang tidak asing lagi bagi cerita. Dan Shah difahamkan sebentar tadi Shah ada membuat liputan di Pejabat Ketua Menteri. Difahamkan ada mesyuarat jemaah menteri dan juga pertemuan di Pejabat Ketua Menteri. Ini mengenai apa, Shah, dan apa yang kita tahu buat masa ini? Baik Lokman, kalau untuk kita fahami sebenarnya pada sebelah pagi tadi adalah merupakan mesyuarat jemaah menteri pertama bagi kerajaan negeri Sabah yang baru di bawah kepimpinan Datuk Seri Haji Noor sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16, yang mana sebelah pagi tadi kesemua barisan jemaah menteri yang baru dilantik yang mengangkat sumpah di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Johor Mahyudin berada di dalam mesyuarat jemaah menteri yang turut dihadiri oleh kaki tangan pimpinan tertinggi kaki tangan kerajaan di negeri Sabah. Dan pengkhususan yang dapat diperkatakan adalah berkenaan dengan penstrukturan pentadbiran yang tidak dinyatakan secara jelas, tetapi apa yang dimaklumkan kepada kami oleh kepada rakan-rakan media adalah berkenaan dengan sebuah jawatan kuasa khas yang ditubuhkan oleh hasil mesyuarat jemaah menteri dan merujuk kepada untuk pengkhususan kepada menangani masalah COVID-19 di negeri Sabah. Dan dalam masa yang sama juga sebenarnya peruntukan berjumlah 50 juta ringgit telah diumumkan bagi membantu menyelaras dan juga mengkhususkan kepada bantuan kepada penduduk-penduduk yang berada di 4 daerah, iaitu yang berada di Kunak, di Tawau, Sempurna dan juga di Lahad Datu. Dan untuk projek ataupun untuk bantuan makanan tersebut telah diagihkan kepada 10 juta. 10 juta diperuntukkan terlebih dahulu untuk membantu yang dipanggil sebagai program bakul makanan untuk membantu mereka-mereka ini, kerana ketika ini mereka berada di bawah perintah kawalan pergerakan diperketat bersasar dan yang apa kita panggil sebagai temko itu, Lokman. Dan itu yang dikongsikan kepada rakan media selepas kami menunggu sekitar 2 jam lebih, sekitar jam 12.30 hari tadi, dan itu yang dimaklumkan hasilnya. Dan saya dipahamkan juga ada terdapat perbincangan lanjut dan saya yakin itu juga akan dikongsikan oleh pentadbiran Ketua Menteri Datuk Seri Haji Noor pada bila-bila masa sebenarnya. Tapi kita lebih melihat mengkhususkan kepada apakah langkah dan tindakan yang bakal diambil, yang kita juga telah maklum, Lokman, berkenaan apa yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kanan Kluster Pertahanan, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, yang maklumkan berkenaan dengan bakal adanya sekatan jalan raya yang dilakukan untuk perjalanan rentas daerah, dan itu juga kita akan bawakan nanti, Lokman. Okey. Itu kita akan sentuh selepas ini, Shah. Betul apa yang Shah cakap. Saya mahu kongsikan apa yang saya saksikan di iPad saya ini. Ini adalah salah satu artikel yang kami terbitkan di astroawani.com. Sudah tentu isu-isu utama berkenaan dengan politik dan penubuhan kerajaan negeri di Sabah sudah pun diselesaikan. Tapi apa antara perkara-perkara yang berkisar tentang politik di Sabah yang kita boleh jangkakan bergerak ke hadapan dalam jangka masa sederhana ataupun panjang, itu kita bakal tunggu dan lihat. Kerana sebentar tadi kalau kita boleh kongsikan lagi sekali, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau dan UMNO akan membincangkan hala tuju kerjasama parti itu dalam mesyuarat tertinggi parti selepas ini. Katanya postmortem mahu dilakukan. Ini beritanya boleh anda baca penuh di astroawani.com. Ini selepas sudah tentu Datuk Seri Haji Mohamad Noor dilantik jadi Ketua Menteri dan antara lain pengurusi BN Sabah dilantik sebagai salah seorang timbalan Ketua Menteri. Itu bab politiknya, Shah. Sebahagian besarnya sudah pun berakhir, tapi saya mahu menyentuh berkenaan dengan satu lagi cabaran besar yang berdepan
Kerajaan Negeri Sabah seperti yang Syah sebut sudah tadi. Situasi terkini COVID di Sabah, khasnya pasca pilihan raya negeri, ada kekhawatiran bahawa akan wujudnya penularan yang lebih serius selepas mungkin ratusan ribu orang turun mengundi dan sebagainya, kerana Sabah sudah pun menjadi negeri yang paling teruk terjejas dengan COVID-19 setakat ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada mengumumkan kawalan rentas daerah di seluruh negeri Sabah mula berkuat kuasa bermula 3 Oktober hingga 16 Oktober ini. Bermakna untuk bergerak ke daerah dan daerah pun akan ada sedikit sekatan pasca PRN. Syah, kita lihat kebanyakan rakan wartawan kami yang dihantar daripada Kuala Lumpur ke Sabah untuk membuat liputan pilihan raya negeri Sabah sudah pun pulang. Mereka sedang dikuarantin sekarang kerana Sabah adalah salah satu negeri yang panas dengan COVID-19. Tapi Syah perlu kekal di sana. Bagaimana? Adakah Syah dan rakan-rakan kami di sana berdepan risiko yang lebih tinggi? Dan apa langkah-langkah keselamatan tambahan yang Syah ambil sekarang apabila membuat liputan setiap hari di Sabah? Khasnya apabila risiko penularan COVID-19 di Sabah meningkat selepas pilihan raya negeri. Baik, Loman, kalau kita nak mengatakan tentang penjagaan kesihatan itu sendiri, pastinya saya, juru kamera dan juga rakan-rakan setugas yang berada di Lahad Datu, Tawau, Rizal Abdullah, Petros dan lain-lainnya mengamalkan SOP tersebut dan kita menggunakan pencuci tangan dan sebagainya. Tapi boleh dikatakan, Loman, kerana kita hampir 2 bulan kita bertukus lumus sebenarnya memberikan maklumat yang terbaru dan terkini berkenaan dengan pilihan raya, pastinya ada yang mengalami kurang sihat dan pastinya kami berbekalkan hanya Panadol, Lokman. Dan kalau ikutkan sekarang ini saya berada di Signal Hill. Kalau nak ikutkan Signal Hill, ini merupakan kawasan tumpuan pelancong, dan kalau ikutkan di kawasan ini juga memang cantik dia punya pemandangan, Lokman. Kalau ikut kita boleh menyaksikan laut dan sebagainya, tapi ini juga tumpuan mereka-mereka yang berkunjung, domestik turis ni ramai yang berada di KK ketika ini, Lokman, dan mungkin mereka juga terkejut kerana besok malam, kerana saya sempat menghubungi Pesuruhjaya Polis Negeri Sabah, Datuk Dato' Azani, untuk memaklumkan mungkin beliau ingin melakukan sidang media untuk memaklumkan apakah langkah-langkah yang bakal dipatuhi oleh penduduk di Negeri Sabah khususnya berkenaan dengan kawalan trafik untuk sempadan merentasi daerah ini. Dan beliau mengatakan bahawa esok bakal ada satu sidang media yang akan dilakukan oleh beliau sendiri berkenaan dengan sekatan tersebut. Dan pastinya kita juga ingin melihat apakah yang perlu dipatuhi oleh, adakah mereka yang sekarang ini yang dalam tempoh bercuti ini perlu pulang segera atau bagaimana, mungkin itu juga perlu diperincikan. Kalau nak ikutkan kerisauan pula, Lokman, kami terpaksa setiap kali memegang barang ataupun kita panggil penghadang besi di kanan saya ini juga, setiap kali terpegang dia akan pergi mengambil sanitizer untuk kita cuci tangan kita. Dan itu kerisauan, memang wujud kerisauan tu, Lokman. Apabila kita merasakan seolah-olah macam rasa seram sejuk, kita akan mula rasa risau, adakah ini sebahagian daripadanya. Tapi Alhamdulillah setakat hari ini saya dan juru kamera Alex Marin dan rakan Sugar Rizal Abdullah, Alhamdulillah setakat ini sihat. Dan cuma yang merisaukan ketika saya berdiri ketika ini, salah sebuah perbankan, syarikat perbankan di Kampung Air terpaksa ditutup kerana terdapatnya kes positif COVID. Dan ada juga sebuah lagi syarikat iaitu SESB yang telah maklumkan bahawa kaunter awam untuk orang ramai untuk membayar bil elektrik dan sebagainya telah pun ditutup. Ini adalah antara salah satu sebenarnya yang menimbulkan keraguan orang ramai. Nak bercakap tentang keraguan ini, Lokman, sebenarnya saya pada semalam sebenarnya Timbalan Ketua Menteri 2 Datuk Dr. Jeffrey Ketingan sepatutnya mengketik waktu masuk beliau sebagai Menteri sebagai Menteri Pertanian yang pertama di Wisma Pertanian, tetapi disebabkan oleh terdapat aduan yang mengatakan bahawa terdapat satu kes yang melibatkan ahli keluarga kepada suspek COVID yang bekerja di Wisma Pertanian tersebut. Tapi disebabkan itu juga Timbalan Ketua Menteri 2 Sabah iaitu Datuk Dr. Jeffrey Ketingan tidak mengketik masa bertugas pertama beliau semalam. Dan saya ada bertanyakan di dalam grup WhatsApp kerana tidak dapat berhubung langsung bersama dengan Datuk Dr. Jeffrey ketika beliau menghadiri mesyuarat Jemaah Menteri pada 11 pagi tadi. Ada yang maklumkan bahawa untuk hari ini tidak dijadualkan sebarang pergerakan untuk pergi ke bangunan tersebut. Tetapi sepanjang saya selepas daripada
di Pejabat Pentadbiran Negeri Sabah, kami telah berkunjung di sekitar Wisma Pertanian dan menyaksikan sendiri keadaan dan sebenarnya operasi pejabat beroperasi seperti biasa dan tiada tindakan atau apa yang dikatakan sebelum ini terpaksa ditutup, lockdown dan perlu disanitasi dan sebagainya, kerana dimaklumkan hari ini bahawa suspek kes tersebut, itu isteri kepada suspek tersebut negatif. Jadi itu satu perkembangan yang bagus. Tapi kalau kita nak berkatakan tentang bagaimana kita punya keraguan itu, Lokman, okey, ini keraguan dia. Keraguan ni kita sampai ke tahap yang pemimpin tertinggi pun risau tentang perkara ini, apakah pula rakyat yang di bawah ini. Kalau nak ikutkan apa diperkatakan oleh peniaga di Signal Hilltop ini, juga menyatakan bahawa selepas daripada pilihan raya, ramai orang dah tidak enggan untuk datang lagi berkunjung meninjau di tempat tinggi seperti di Signal Hilltop ini kerana mereka takut berkenaan dengan COVID ini. Syah, secara ringkas ni Syah, dengan seminit yang kita ada ini, kerana ini adalah cerita di sebalik berita dan kita gemar juga untuk kongsikan kepada orang awam di luar sana yang mungkin tidak tahu proses kita mendapatkan berita. Secara jujurnya kita mengerahkan ramai wartawan-wartawan kita ke Sabah, sama ada masa PRN ataupun masa sebelum apa-apa berita besar yang berlaku, mungkin 3 ataupun 4 orang. Tapi Sabahlah satu negeri yang sangat besar. Pelbagai bentuk muka bumi, pelbagai daerah dan sebagainya. Sukar untuk kita membuat liputan yang 100% menyeluruh. Sekarang ini dengan sekatan baru bakal dilaksanakan pada 3 Oktober nanti untuk rentas daerah pun susah. Apa cabaran untuk wartawan-wartawan bagi Syah untuk terus membuat liputan berkenaan dengan semua perkembangan di serata Sabah, khasnya dalam hari-hari pertama penting ini, kerajaan negeri baru tertubuh dan kabinet selebihnya akan ditubuhkan, Syah? Baik, mungkin cabarannya adalah, Lokman, selepas ini kita juga merasakan keraguan tersebut, tetapi kita mengharapkan seperti mana sebelum ini apabila pengamal-pengamal media diberikan kebenaran untuk merentas sempadan. Kerana ini, Lokman, jika itu tidak berlaku, mungkin liputan berita tersebut tidak akan menyeluruh. Jadi mungkin kita memohon kepada pihak berkuasa sebenarnya dengan izin agar kami ini dibenarkan untuk melakukan tinjauan di luar daerah. Mungkin selepas daripada Kota Kinabalu mungkin kita pergi ke Tuaran, lepas daripada Tuaran mungkin kita pergi ke Kota Marudu, mungkin pergi ke Kota Belud. Tapi memandangkan tenaga kerja yang kurang ketika ini, jadi memang memerlukan merentas sempadan ini berlaku. Jadi mungkin kita juga memerlukan juga bantuan daripada pihak berkuasa untuk memberikan kelulusan kepada kami untuk keluar. Seperti malam esok, Lokman, mungkin kita ingin membawakan perkembangan terkini berkenaan dengan sekatan yang bermula pada 12.01 itu nanti, Lokman. Dan kita mengharapkan juga kita akan dapat bekalan kesihatan seperti sanitizer dan sebagainya untuk memastikan kami pengamal media sentiasa sihat untuk menyampaikan maklumat yang terkini untuk rakyat Malaysia. Lokman. Okey, Syah dan semua rakan-rakan kami di Sabah, terima kasih seperti biasa dan sila jaga kesihatan. Selebihnya rakan setugas kami yang membuat liputan pada pilihan raya negeri Sabah tempoh hari sudah pun pulang ke Kuala Lumpur. Mereka kini di kuarantin. Syah memang bekerja di Sabah, tolong jaga kesihatan dan jaga semua SOP tatkala kita menyampaikan berita kepada penonton kita di luar sana. Dan saya sebelum kita berhenti rehat, saya mau kongsikan apa yang saya nampak di iPad saya. 5.30 nanti sudah tentu akan ada sidang media oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan salah satu tweet yang mungkin mencuri perhatian adalah daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang bertanyakan sama ada kita perlu duduk di rumah semua sekali lagi. Apa maknanya kita tak tahu, tapi kita tunggukan sidang media oleh Dr. Hisham pada jam 5.30 nanti. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.